Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan qata'a anhu amaluhu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya sahaja 3 perkara sahaja. Yang pertama, sedekahun jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekahun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput ilahi. Ayuh berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang mesra, DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Johor Bahru 106.2 FM. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang, Kelantan yang dibina di Malaysia bercirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak dalam Mukim Kerubung berhampiran Stadium Hanjebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video.
Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Pandangan mata dalam puji, dalam kata-kata, Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa subhanahu. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah untuk hari Selasa, untuk jam kedua bersama Destinasi, kita akan bersiaran langsung untuk rancangan Islam Agamaku di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda para pendengar, soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini bersama Islam Agamaku, Alhamdulillah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan, Datuk Keramat, mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz meluangkan masa untuk petang ini bersama Islam Agamaku. Dan bersama Islam Agamaku, insya-Allah kita akan bincangkan tentang menjauhi dosa-dosa besar. Untuk petang ini bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ petugas pada hari ini, kemudian kepada pada penerbit dan seluruh pendengar-pendengar penonton yang berada di mana saja anda berada, sama dalam di rumah, dalam kereta dan sebagainya. Kita doakan semoga tuan-tuan sekalian, khususnya saudara-saudara baru, para pendakwah sekalian berada dalam lingkungan rahmat
dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam kesihatan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, petang ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam program mingguannya segmen Islam Agamaku yang membicarakan tentang persoalan dakwah saudara baru terhadap juga kepada rakan-rakan non-Muslim dan para pendakwah sekalian. Jadi pada minggu lepas kita bicarakan tentang tajuk yang sangat besar, bahaya syirik. Jadi kesinambungan daripada itu, minggu ini saya membawakan tajuk jauhi dosa-dosa besar. Mungkin anda bertanyakan kenapa nak cerita pasal macam menakut-nakutkan. Bukan menakut-nakutkan. Kita nak cerita Islam ni agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang lengkap. Dan bila disebut lengkap, indah dan sempurna, itu pastinya ada panduan, ada guideline daripada perkara yang dituntut disuruh lakukan maupun perkara yang dilarang untuk lakukan. Kerana itulah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat, kita sungguh-sungguh menjaga perkara ini supaya kita tidak jadi manusia yang dimurkai oleh Allah. Apa kesan natijah manusia dimurkai oleh Allah? Kita akan mendapat dosa dan kemudiannya kita akan diazab oleh Allah SWT sama dalam kubur ataupun di dalam api neraka kelak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk fahamnya bahawa tugas para nabi dan rasul, dia ada dua kerja: memberikan berita gembira tentang ganjaran-ganjaran, iaitu pahala dan juga syurga. Dan juga para nabi rasul juga tugas yang satu lagi adalah untuk memberikan ancaman daripada Allah Subhanahu Taala. Allah menyebutkan wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa munzirin. Dan tiadalah kami utuskan rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Jadi maksudnya itu tugas rasul. Selain daripada mentauhidkan Allah itu paling hakiki, kemudian para rasul juga tugasnya adalah untuk memberikan berita gembira, mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah mereka daripada tercampak daripada api neraka kelak. Baik, kita sebagai pendakwah juga mesti memperingatkan kepada manusia, iaitu tugas kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu umat yang terbaik, iaitu bila mana kita mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik dan juga mencegah daripada perbuatan munkar. Dan itulah soal tajuk dosa-dosa besar mesti kita bicarakan sebagai satu guideline ataupun border daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah tujuan sebelum kita bicarakan tentang masuk dosa besar ni apa dan sebagainya? Tujuan adanya pembalasan pahala dan juga dosa, supaya tujuannya memberikan balasan dosa dan pelakunya supaya manusia ni tunduk dan patuh secara mutlak kepada Allah SWT. Lepas itu kita tengok orang Islam yang betul-betul beriman, mereka beramal dengan Islam, sungguh-sungguh mereka ikut laluan yang betul, yang baik. Maka Allah kasih dan sayang kepada mereka dengan berikan ganjaran pahala. Kita beriman bahawa apa yang kita buat kebaikan-kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala. Dan kita juga beriman kalaulah kita buat sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapat balasan dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, tujuan dia adalah supaya nak mengukur tahap mana iman dan juga kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak berikan kedudukan kita di dunia dan hari akhirat berdasarkan kepada amalan kita di dunia. Allah menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji zahirkan keadaan kamu, siapakah yang lebih baik di kalangan kamu dari sudut amalannya. Jadi sudah tentu adanya ganjaran-ganjaran ini dan juga balasan dosa, maka itu menunjukkan ukuran kehambaan kita, level mana kalau di hari akhirat, syurga mana Allah nak letakkan kita nanti. Baik, soalan yang kedua mungkin orang tanya pula, adakah Allah itu zalim? Dia beri pembalasan dosa sampai tahap neraka? Jawapannya tidak. Allah itu maha adil, bahkan Allah sangat rahmat kasih sayangnya kepada manusia. Sebaliknya, yang zalim itu manusia.
Sebab kita yang zalim diri kita sendiri kan. Kita yang melakukan perbuatan, Allah dah sebut dah tak boleh benda ni kita buat. Mana kita zalim pada diri kita. Kita tak zalim pada Allah, kita tak zalim pada manusia lain, kita zalim pada diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan tersebut. Jadi Allah tidak zalim pada kita. Allah bahkan sangat-sangat adil. Disebutkan innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Allah tidak sekali-kali menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarah, sebesar debu sekalipun. Tak ada Allah zalim pada kita. Seperti mana manusia hari ini kan, kalau kerajaan, pemerintah, dia buat undang-undang, dia buat peraturan. Kalau orang langgar peraturan, dia akan dihukum dengan penjara, dihukum sebat, mungkin sampai hukuman mati. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyediakan segala peraturan dan juga undang-undang tersebut. Baik. Barulah kita masuk definisi tentang dosa. Apa maksud dosa tu? Dia ada pahala dan dosa. Minggu ni kita cerita pasal dosa dulu. Nanti akan datang kita cerita pasal pahala pula. Dosa ni dia adalah perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang gaib. Kita beriman pada as-sam'iyat, perkara yang gaib yang tidak dilihat. Dosa, pahala ni benda tak nampak. Jadi kita nak definekan dosa ni adalah perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan perintah agama. Jadi hakikatnya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirat kelak. Jadi ini masuk dosa, perbuatan yang salah, tercela, yang keji dilakukan oleh manusia bertentangan dengan perintah agama. Macam nak tahu, kita kena belajarlah. Jadi insya-Allah kita nak tengok pusingan yang kedua nanti tentang jenis-jenis dosa yang biasa kita tahulah, dan definisi dosa-dosa tersebut. InsyaAllah kita akan masuk dalam pusingan yang kedua nanti. Ya, baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zuhrah Ibni Ma'bad daripada datuknya, bahawasanya datuknya berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maksudnya, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda pada ketika sedang mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau sangat aku cintai di sisiku lebih daripada segala-galanya melainkan diriku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi yang paling dia cintai di sisinya melebihi walaupun dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, demi Allah, engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyaqul
La haula wa la quwwata illa billah. Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku, dan alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan, Datuk Keramat, untuk petang ini yang membincangkan tentang menjauhi dosa-dosa besar. Dan untuk waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz, kita nak sambung kembali dan kita nak tahu apa itu dosa-dosa besar. Silakan Ustaz. Baik. Tadi saya dah terangkan tentang definisi dosa, iaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia bertentangan dengan hukum agama ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawab di hari akhirat kelak. Baik, itu kita fahamlah tentang dosa tersebut. Kemudian kita tengok dosa ni ada terbagi beberapa jenis. Pertama, dosa kecil. Dosa kecil. Yang kedua, dosa besar. Dosa kecil ni apa? Dosa kecil ialah pelanggaran perintah Allah yang tidak dikenakan hukuman had atau tidak menerima ancaman azab yang pedih, tidak mendatangkan murka laknat Allah SWT dan Rasulnya. Itu dosa kecil, definisi dia. Walaupun begitu, jangan kita pandang dosa kecil itu terlalu kecil. Sebab orang bila dosa kecil dibuat selalu, dia akan jadi tumpuk, jadi dosa besar. Cuma tidak sama nilai dengan dosa-dosa besar yang kita sebut. Dosa besar itulah. Cuma bagi orang beriman melihat dosa kecil itu umpama gunung yang menghempap. Itu orang beriman. Maksudnya dia rasa besar dosa itu, walaupun kecil. Contohlah, saya nak bagi contoh. Dosa-dosa kecil ni. Contoh dia tidak menghadiri undangan tanpa uzuran. Kita hadir wajib, tapi kalau tak pergi, dosa, tapi tidak kata dosa sampai dosa besar. Contoh, ada mengatakan bersalaman lelaki dengan perempuan haram, kan? Tetapi ada mengatakan definisi itu dosa itu dosa kecil. Baik, bukanlah masuk boleh begal, kan? Dosa juga. Baik, kemudian apa lagi? Berpuasa di hari yang diharamkan. Kalau diwajibkan puasa, tinggal puasa, dosa besar. Tapi kalau hari yang diharamkan puasa, kita puasa. Dosa juga, tapi dosa tidaklah sampai tahap dosa yang dosa besar. Kemudian bercakap-cakap ketika khatib sedang baca khutbah. Ni antara dosa-dosa, banyak lagi lah. Banyak lagi. Senang cerita, kalau tak masuk dalam kategori dosa besar, tu dosa kecil. Nanti saya akan cerita di hujung bagaimana kita nak, boleh tak kita nak bersih daripada dosa, macam mana. Okey, itu kita cerita yang kemudian. Yang kedua, tadi definisi dosa kecil. Yang kedua, dosa besar. Yang ni kita nak fokuskan. Dosa besar ni apa? Dosa besar adalah suatu perbuatan yang mendatangkan perkara-perkara berikut. Okey. Tuan-tuan, kalau ada catat, kita catatlah. Sama saudara baru kita, catatkan. Pertama, mendapat hukum had di dunia ni. Ada hukuman khusus kat dunia ni. Kalau jatuh hukum, masuk mahkamah, dia akan ada jatuh hukum. Sama ada, maupun takzir, had, qisas ataupun takzir. Kemudian, mendapat ancaman azab yang pedih di hari akhirat. Allah akan azab ataupun Allah ancam dekat dunia lagi. Kalau kamu buat ni, hari akhirat, kalau tak taubat, kamu akan diazab di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, perbuatan ni Allah sangat murka. Allah murka sangat. Sebenarnya dosa kecil pun kalau kita buat sengaja dengan sengaja, maknanya mungkin dapat murkaan Allah. Tapi kalau dosa besar, confirm Allah marah dan juga murka. Kemudian yang keempat, mendapat laknat Allah dan juga Rasul. Allah dan Rasulnya sangat marah dan murka, itu maksud laknat lah, murka kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian kita tengok, para ulama juga mendefinisikan beberapa takrif tentang dosa besar. Disebutkan Ar-Rafi'i dalam Syarh Kabir mengatakan dosa besar, dosa yang mewajibkan hukuman had. Ada hukuman khusus dalam Islam. Ada juga pandangan mengatakan dosa yang diiringi balasan buruk kepada pelakunya berdalilkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ibnu Salam mengatakan dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Baik, semua ni kita faham bahawa menyebabkan ada
Tadi ada 4 poin, hukuman yang khusus di dunia, ancaman azab Allah pedih di hari akhirat, kemurkaan Allah dan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Saya ingat saya tak cerita pasal dalil-dalil sebab banyak tuan-tuan dalam Quran. Kita tuan-tuan boleh rujuk surah Asy-Syura ayat 37, surah An-Nisa ayat 31. Dan kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentakrifkan bahawa dosa besar, dosa yang Allah akhiri dengan ancaman neraka ataupun kemurkaan ataupun laknat ataupun azab neraka. Baik. Ni kita cerita ni bukan nak ugut orang apa, tapi memang kebenarannya kita kena cerita. Baik. Jenis-jenis dosa besar. Sebenarnya para ulama telah menggariskan banyak dosa besar. Bukanlah maksudnya Islam ni terlalu rigid, terlalu banyak, susah nak buat sampai banyak benda kita buat dosa besar. Tidak. Sebenarnya banyak benda lain yang boleh kita buat, harus hukumnya, tetapi ini yang dilarang. Tak banyak pun. Imam Az-Zahabi sebagai contoh. Jadi kitab Al-Kabair. Dia menulis dalam lebih kurang 70 berapa dosa besar. Tetapi yang paling besar kita nak tengok. Berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, ada 7 dosa besar. Kemudian saya akan tambahlah dengan beberapa dalil daripada Quran hadis, tambahan dosa-dosa besar tersebut. Jadi pada rakan-rakan saudara baru, ya, walaupun kita masuk Islam tak ada dosa, Alhamdulillah, itu satu perkara baik. Tapi jangan kita selepas daripada Islam ni melakukan perkara-perkara ini. Ini kita nak elakkan. Pertama, Nabi sebut, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Maknanya ni dosa yang besar, paling besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa tersebut? Nabi pun jawab, pertama sekali syirik pada Allah. Yang kedua, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dengan tujuan tertentu. Keempat, makan riba dalam bab ekonomi. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari peperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik dengan berzina. Ini 7 dosa yang sangat besar lah. Sebenarnya ada lagi ni. Tak sembahyang, rupanya apa? Dosa besar juga. Tapi dia ada tambahan yang lain. Nanti saya akan sebut. Baik. Minggu lepas saya dah cerita tentang syirik Allah. Syirik Allah ni, para ulama hadis semua cerita bahawa dosa paling besar adalah dosa mensyirikkan Allah. Yang kalau orang ni mati dalam keadaan dia syirik Allah, tidak ada pengampunan dosa daripada Allah SWT. Ini jelas. Kita pun baca dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan satu apapun, dan akan ampunkan dosa selain daripada itu. Selain daripada itu Allah akan ampunkan. Pertama, syirikkan Allah. Kita pun dah bahas tentang menduakan Allah ataupun menjadikan sembahan selain daripada Allah, letakkan perantara selain daripada Allah dan macam-macam lagi lah. Baik, yang pertama. Yang kedua, perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Apa maksud sihir? Sihir ni adalah amalan dengannya mendekatkan diri kepada syaitan atau bantuan daripada. Dengan senang cerita, kita minta bantuan kepada selain daripada Allah, sama ada jin, syaitan ataupun apa-apa unsur lah yang mungkin digunakan untuk mengadakan suatu kuasa terhadap diri ataupun orang lain. Menggunakan jampi serapah dan memberikan kesan kepada hati dan perasaan serta tubuh badan. Maknanya guna macam-macam mentera gitu. Dia guna tu semata-mata untuk sihir, tujuannya adalah untuk berikan penyakit, hasad, dengki dan macam-macam lagi lah, sampai tahap membunuh orang. Ini hukumnya berdosa besar. Berdosa besar. Kita tak boleh melakukan perbuatan tersebut. Baik, betul yang kedua. Dan harapnya kita tidaklah dalam zaman moden ni kita tidak beramal dengan perbuatan tersebut. Yang ketiga, membunuh tanpa sebab yang sah. Kalau kita rujuk, saya pun nak baca panjang ayat ni, ayat surah Al-Ma'idah ayat 32 tentang tidak diharamkan untuk kita membunuh seseorang manusia dengan sengaja, tanpa sebab. Jadi kalau bunuh tanpa niat lain, nak cerita hukumnya kan, tanpa niat. Tapi ni dengan sengaja, dengan tujuan tertentu.
Jadi orang tanya pula, kat perang ni kat macam mana pula jadinya? Dekat Palestin. Perang dia jadi hukum yang lain. Maksudnya dibenarkan pembunuhan tersebut. Sebab dah jadi perang. Dan dalam situasi sekarang di Malaysia tidak berlaku peperangan, maka diharamkan kita membunuh. Nampak orang Islam ni kita nak bunuh. Sebab apa? Teringat orang Israel sana. Tak boleh. Yang boleh perang hanyalah di Palestin sana. Di tempat perang saja, ataupun di situasi Palestin. Jadi di sini diharamkan perang, diharamkan pembunuhan, maksudnya pembunuhan. Hukumnya berdosa besar. Hukumnya berdosa besar. Baik. Yang keempat, mengamalkan riba. Riba ni apa? Iaitu tambahan yang tidak ada dalam apa-apa transaksi keuangan. Maksud dia nak dapatkan keuntungan dengan menjalankan aktiviti perniagaan. Istilahkan sebagai bunga, apa lagi yang istilah itulah. Kalau kita faham sekarang ni ada kewangan Islam, alhamdulillah kita dah selamat dah lebih kurang, kerana kita tidak terlibat dengan unsur-unsur riba yang kita kata konvensional tersebut. Baik, ada lagi nanti insya-Allah kita akan sambung dalam pusingan yang ketiga. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba, aliran air mewakili kebudayaan Greek purba, dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita pergi tidur, kita pergi parking, kita pergi hotel, kita pergi mesyuarat. Balik-balik tengok tenggelam dah kereta kita. Tak boleh nak kata apa. Itu adalah bencana alam. Tengok sajalah, jangan buat apa-apa. Alam sistem out totally. Jadi immobilizer out. Langsung semua out. Bateri dah kong habis dah. Kalau boleh tarik, tariklah. Jangan cuba nak hidup-hidupkan. Sebab kalau you cuba nak hidupkan, dipaksa, dia akan meragam. Walaupun dia hanya tenggelam setengah, bonet depan dah tak nampak dah, air dah penuh. Jadi ini akan mengakibatkan dia punya program semuanya. Jadi biarkan dia kering, semua air kering, tarik buat dia balik sampai kat workshop. Normally kereta ni dah kira habis lah. Jadi tak boleh, kalau kita paksa dia lagilah habis. Jadi kita perlu dia servis, kita perlu buat balik. Kapek-kapek, kursi-kursi semua kena keluar, kena cuci balik semula. Terpaksa kedai yang buat. Paling baik sebelum kita letakkan kereta kita kena fikirlah kawasan tu rendah ke tinggi. Kalau dah tengok keadaan semua okey, tak ada masalah. Kita boleh letak lah kan. Itu yang terbaik lah.
Jadilah seorang pemandu yang bijak. Jadikan selamat kocik, selamat nyawa dan selamat harta ke mana saja anda pergi. Ikuti kami di YouTube IKIM Media. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan membincangkan tentang menjauhi dosa-dosa besar. Ustaz telah terangkan beberapa lagi. Kita ada beberapa lagi untuk kita terangkan. Sedikit lagi. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Munah dan seluruh pendengar-pendengar sekalian. Tadi saya terangkan sikit tentang dosa-dosa besar. Dan inilah ancaman Allah SWT yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya sebut tadi ada 3. 1 syirik, yang kedua melakukan sihir, yang ketiga membunuh tanpa sebab, yang keempat mengamalkan riba. Riba ni dalam bab ekonomi, mana menindas dan meletakkan bunga bayaran lebih kepada yang dipinjam tadi. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim. Anak yatim ni orang yang kehilangan ayah di bawah umur akil balik. Dan kita jaga, tiba-tiba kita ambil duit dia, duit ayah dia ataupun duit dia untuk hak dia, kita ambil untuk kegunaan diri kita sendiri. Itu haram, hukumnya berdosa. Yang keenam, lari ketika peperangan. Tengah perang. Sebab itu kita jangan minta perang kat Malaysia ni. Kan? Kalau ada perang dan diwajibkan kita berperang, dan kita tak boleh nak lari daripada perang. Kerana lari daripada peperangan, hukumnya berdosa besar. Sama ada iman nasru atau iman syahadah. Kita menang atau kita syahid. Itu je dalam perang kan. Kecuali lari itu bukan kerana nak lari, nak bina kekuatan balik. Itu bukan lari. Mana dia undur sekejap untuk membina kekuatan yang lain. Dan yang ketujuh yang tadi berdasarkan hadis, iaitu menuduh perempuan yang baik melakukan zina. Sebab itu kita tak boleh nak tuduh sebarangan. Sampai dalam hadis sampai tahap kita melihat perbuatan tersebut, barulah kita boleh buat tuduhan. Sekarang fitnah itu satu dosa yang sangat besar. Adakah perempuan saja? Maksudnya lelaki pun kita tak boleh nak tuduh. Kan? Ini kan perempuan tu digambarkan orang yang baik, sopan dan sebagainya. Tiba-tiba kita menuduh dia melakukan perbuatan yang terkutuk dan keji. Ada juga tanya, adakah itu saja dosa-dosa besar? Jawapannya tidak. Banyak lagi. Banyak lagi yang perlu kita hindari. Ini bukanlah maksudnya Islam terlalu menekan. Tak. Ini perkara yang Allah guideline-kan supaya kita hindari perbuatan tersebut. Antara yang lain berdusta. Ini juga berdasarkan hadis supaya antara hadis Nabi SAW dari riwayat mengatakan yang ketiga dosa besar adalah berdusta. Ini boleh tonton rujuklah. Kemudian apa dia? Khianat, amanah dan memungkiri janji. Itu juga dosa besar. Walaupun benda tu ialah kita tak buat apa pada orang, tapi khianat tu juga adalah perbuatan dosa besar. Kita boleh bandingkanlah apa benda perbuatan khianat yang kita lakukan. Apa lain selain pada tu? Meminum arak. Ini kita boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 90. Ini kita faham, minum arak dalam Islam adalah satu perbuatan dosa besar. Walaupun tidak memabukkan. Tetapi kalau itu dikategorikan arak, maka dia haram hukumnya. Yang seterusnya apa dia? Berzina. Berzina tadi tak masuk dalam yang 7. Tapi ada dalam dalil yang lain daripada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Mana berzina ni juga satu dosa yang sangat besar. Dia ada hukuman had dia yang khusus, baik yang sama ada bujang, yang tidak pernah berkahwin ataupun yang sudah berkahwin. Kemudian apa lagi? Mencuri dan merompak. Ini juga satu perbuatan dosa yang besar di sisi Allah SWT. Ada kisos dia sampai tahap kalau mencuri itu dipotong tangan kalau sabit pada kesalahan dia. Ini kita tak bahas tentang hukuman. Saya nak cerita ni tentang dosa. Baik, ada yang tanya, derhaka kedua ibu bapa ni macam mana? Ia juga satu dosa yang sangat-sangat besar. Dosa yang sangat-sangat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata hendaklah engkau buat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi wajib untuk kita taat hatta kepada ibu bapa yang bukan Islam. Taat tu dari sudut yang makruf lah. Kalau dia kata suruh keluar pada Islam, tidaklah maksud begitu kita kena ikut. Tetapi maksudnya kita ikut, kita baik, kita berbuat baik kepada
kepada kedua ibu bapa. Ini satu perkara yang sangat besar. Sehingga kan ada orang sahabat Nabi nak ikut pergi berjihad. Nabi tanya, kamu ada mak yang tua? Dia kata, ada mak saya yang tua-tua, tak ada orang jaga. Maka Nabi kata, kamu wajib jaga mak kamu tu. Itu sama nilai dengan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak gambarkan sebenarnya banyak tentang dosa-dosa besar yang ancamannya adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut ni banyak lagi lah. Kita boleh rujuk, tapi tak masa yang tidak sempat. Baik, saya nak habiskan tentang apa jalan keluar daripada melakukan perbuatan dosa. Ini yang penting ni. Kadang kita, orang nampak Allah ni macam tegas, zalim. Jawapannya tidak. Allah memberikan jalan keluar daripada perbuatan dosa, iaitu dengan cara apa? Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat. Dosa besar ni tidak ada pengampunan melainkan taubat. Macam mana pula kaedah taubat? Pertama sekali, dia mesti ada rasa menyesal. Dia menyesal sungguh perbuatan tersebut. Kenapalah aku buat? Kenapalah aku kan? Dia macam kalau boleh ulang balik, dia takkan buat. Itu menyesal itu. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan. Tak buat dah. Tinggal terus. Baik, itu antara perintah suruh buat dengan antara perintah larangan. Perintah larangan lebih tegas dalam Islam. Lebih tegas suruh bertinggal. Macam contoh, seorang yang baru masuk Islam, kita katakan, nak dirikan solat, dia mesti mendirikan solat, tapi kena belajar proses dia. Ada proses, ada masa dia. Tetapi benda yang mesti ditinggalkan Islam, dia kena tinggalkan. Totally kena tinggalkan. Macam minum arak, dia tak boleh buat. Kita kena cerita larangan-larangan tersebut. Berzina, jangan buat. Baik, jadi dia tinggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, berazam, tidak buat lagi. Takkan ulang lagi. Ulama bahas pula ada mungkin yang keempat, iaitu buat dengan ikhlas. Kemudian kalau dosa itu berkait dengan manusia ni, iaitu dia kena pulangkan hak. Macam mana pulang hak? Dia minta maaf kan? Dia minta maaf kepada manusia, minta redha daripada manusia tersebut apa yang telah dia singgung ataupun dia zalim pada manusia tersebut. Jadi saya rasa itulah. Kalau dosa kecil ni senang. Bukan kita meremehkan dosa kecil kan, tetapi macam mana nak hapuskan dosa kecil dengan amalan perbuatan soleh. InsyaAllah. Ataupun dengan istighfar, kemudian kita melakukan amalan-amalan soleh, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada juga soalan-soalan. Kita nak jawab soalan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini, soalan anda di WhatsApp konti 0112900404. Ada yang bertanya, Ustaz, betul ke dosa-dosa kita semua Allah tangguh dari beri pembalasan segera di dunia, kecuali dua dosa ini Allah segera pembalasan di dunia lagi sebelum orang itu mati, iaitu dosa menderhaka ibu bapa dan dosa buat zalim dekat orang. Minta penjelasan. Ini juga ada penjelasan daripada ulama dan juga hadis Nabi SAW, iaitu dosa kita zalim pada orang dan dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Sebab mentaati kedua ibu bapa ni sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut begini, dosa zalim pada orang, kan, Nabi sebut salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Yang tiga doa yang tidak ditolak, iaitu doa pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hatta yuftir sehingga dia berbuka, dan kemudian orang yang dizalimi. Jadi bayangkan orang yang dizalimi itu doa mengangkat tangan kepada Allah SWT. Allah dalam hadis kursi mengatakan, aku haramkan zalim pada diriku. Tiba-tiba kita pula melakukan zalim. Ya, memang jawapannya ada pembalasan yang segera daripada Allah. Segera ni kita tak tahu lah, hak Allah lah. Sama ada cash dengan cara azab macam mana umat dahulu, ataupun dengan secara personalnya kita kena timpa macam-macam perkara, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang pembalasannya segera. Begitu juga dengan derhaka kepada kedua ibu bapa. Kan Nabi sebut, Jibril mengatakan celakalah dalam tiga perkara. Rahima anfimri'in adraka abawahi falam yadkhul jannah, kan? Tiga perkara yang Jibril sebut. Pertama sekali, orang yang apabila diseru nama Nabi SAW tak selawat. Yang kedua, orang yang apabila akhir Ramadan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah. Yang ketiga, orang yang apabila hidup mak bapak dia tak dapat masuk syurga. Hidup mak bapak dia bersama dengan mak bapak dia tak dapat masuk syurga. Maksud dia tidak berbakti kepada kedua bapanya. Dan saya meyakini
dia ada kebenarannya bahawa Allah akan memberikan pembalasan segera kepada dua orang yang melakukan dosa-dosa besar ini. Wallah Allah. Ada lagi? Alhamdulillah. Ada lagi Ustaz. Ada yang bertanya di WhatsApp konti pada waktu ini. Ustaz, derhaka kepada ibu bapa tidak tergolong dalam dosa besar ke? Saya dah sebut dah tadi, dia termasuk dengan dosa-dosa besar, walaupun tidak masuk yang 7 tadi, tapi termasuk dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain. Saya sebut tadi yang nombor 13. Maksudnya dosa besar lah tu. Dosa besar, derhaka kepada kedua ibu bapa. Baik, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di FB Live IKIM FM bertanya, Ustaz, bila mana ada orang syirik pada Allah, Allah tidak akan ampunkan dosa-dosanya. Adakah ia selamanya berada dalam neraka walaupun beliau orang Islam? Baik. Syirik ni memang dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam arti kata, kalau dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, dia akan kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Melainkan ketika mana dia hidup, sempat dia hidup tu, dia tahu dia pernah mensyirikkan Allah, dia bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Dengan cara macam mana? Dia mentauhidkan kembali Allah. Dia beriman kembali kepada Allah, mengesakan Allah SWT dan menolak perkara-perkara yang tadi mensyirikkan Allah. Jadi, maksudnya itu tetap Allah boleh ampunkan. Hak Allah lah nak ampunkan. Sebab dia dosa langsung dengan Allah. Dia ada hak daripada Allah untuk diampunkan. Manakala kalaulah dia berterusan syirik sampai dia mati, artinya dia terkeluar daripada Islam. Sebab dia mensyirikkan Allah. Dia telah kufur daripada Allah. Dan memanglah orang ni tidak akan duduk dalam syurga. Tak akan keluar daripada neraka pun. Sebab dia mensyirikkan Allah. Dan tidak dikatakan orang ini adalah orang Islam. Sebab dia dah keluar daripada Islam. Dia syirikkan Allah sampai hayat dia. Baik Ustaz. Ada satu soalan lagi Ustaz. Pada waktu ini bertanya, Rashid bertanya, Ustaz, adakah dosa besar putus silaturahim? Bagaimana nak rapatkan silaturahim antara keluarga? Okey, silaturahim tajuk yang pernah saya ulas dahulu, iaitu hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Kita ada darah daging, kita putus hubungan. Ya, kalau ikut dalam kitab-kitab yang Al-Kabair sebagai contoh, termasuk juga orang yang memutuskan silaturahim itu dosa besar. Dosa besar. Jadi tugas kita adalah menyambung silaturahim itu dengan sanak saudara kita ataupun siapa-siapa kerabat yang ada hubungan, sama ada darah, hubungan kerabat ataupun hubungan dengan isteri kita, kekeluargaan. Jadi wajib untuk kita sambungkan hubungan selama mana kita mampu. Kalau orang tu nak tolak kita juga, itu bukan urusan kita, urusan dia. Dia yang berdosa. Tapi kita sambung dengan cara macam kita ziarah, kita tanya khabar, kan, bagi hadiah, kan, macam-macam lah perkara yang boleh kita sambungkan dengan tujuan kita tak nak memutuskan silaturahim. Satu lagi soalan Ustaz baru sampai pada waktu ini yang bertanya, kalau kita dah buat dosa besar pada seseorang tanpa dia tahu, kita perlu minta maaf pada dia, tapi perlu ke beritahu kesalahan tersebut? Ya. Jawapannya perlu. Kita kena beritahu dia apa kesalahan kita. Dan itulah kita sebut confess, pengakuan. Artinya kita nak minta maaf. Kita contohlah, kita cakap saya minta maaf sungguh pada kamu. Orang tanya, kamu salah apa kat aku? Jadi kita ceritalah, oh dulu aku pernah menipu kamu, kan. Jadi maknanya dosa kesalahan kita pernah menipu dia. Kita kena ceritakan. Walaupun dosa sebenarnya kita tak boleh cerita pada orang, tapi dosa pada orang yang kita buat salah tu kita kena ceritakan. Ngumpat ke, kita zalim pada dia ke, kita ambil hak dia ke, kita fitnah dia ke, macam-macam kita kena mengaku. Aku pernah dulu fitnah kamu, kan, sebar dalam media sosial. Jadi kita kena cerita benda tu. Kalau tak, dia tak tahu dosa apa yang kamu buat pada aku, kan. Aku maafkan. Tiba-tiba dia kata, oh kamu dosa besar kat aku, dosa mengumpat, dosa fitnah. Dia rasa marah, kan. Jadi kat situlah baru dia tahu bahawa kita benar-benar mengakui kesalahan kita dan kita minta maaf kepada dia. Ya, baik Ustaz. Walaupun tinggal sedikit masa lagi Ustaz, banyak soalan, Masya Allah, Alhamdulillah, yang telah masuk untuk waktu ini. Mungkin insyaAllah pada minggu hadapan kita bawa soalan-soalan tersebut Ustaz. Mungkin dalam beberapa second ni Ustaz. Kesimpulan, silakan. Baik, kesimpulannya nak sebutnya bahawa Allah ni dengan rahmat.
dengan rahmat. Datangkan perkara-perkara ini, walaupun dosa ni besar ni banyak, sebanyak mana pun dosa besar kita, Allah tetap sediakan jalan keluar. Itulah pengampunan, maghfirah daripada Allah dengan cara kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan rahmat Allah, nak bandingkan satu kesalahan yang kita buat, Allah tak beri 10 kejahatan. Tetapi satu kesalahan, satu dibalas satu. Bayangkan pahala yang kita buat, satu pahala kita buat, Allah beri ganjaran 10 pahala ganda. Ila 700 kali ganda. Banyak tu Allah beri. Makna rahmat Allah. Cuma kita jagalah dengan apa yang Allah larang ni. Inilah had sempadan Allah larang daripada kita, jangan kita langgar, dalam erti kata jangan kita melakukan perbuatan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan juga hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhirnya terima kasih kepada Ustaz Suhaimi atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, Ratu setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Inspirasi Inforiah. Dan minda terbuka, nikmatnya silaturahim kita. Salam Madinah, salam sejahtera. Awal kata penuh bermakna, di jiwa tulus pujian menyapa. Tanpa prasangka, leburkan segala dendam yang ada. Berdamai, bermaaf sesama kita. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah. Bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, ya Madinah, Madinatul Munawwarah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Rindunya tak terperi padamu Madinah, takkan terubat walau sering diziarah. Biar tangis air mata berjarang, hatikan tetap rindu Rasulullah. Madinah, ya Madinah, tempat hijrah Rasulullah. Bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah. Bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, ya Madinah, Madinatul Munawwarah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'i.
Tuhan peluklah ku sehingga hatiku bisa rasa tenang. Hentikanlah air mataku, ku pernah menangis. Luka yang ku rasakan ini tidak berdarah, tak terlihat. Tuhan, aku ingin sembuh dari sisa-sisa luka. Ku kan berdamai dengan takdirmu agar ku bisa senyum seperti dulu. Semoga akan ada 1000 bahagia untuk satu derita. Tuhan, air mataku jatuh kerana tak mampu tanggung sakitnya. Dihantui rasa bersalah, tenggelam bagai mahu menggalang. Penatku berlari di jalan sunyi, tak henti mencari cahaya ilahi. Meski luka masih lagi rasa pedih, satu saat ingin kau menangis pulih. Sakit terasa jiwa yang diduga, diri terhanyut di telan dunia. Bulan bintang seakan-akan